Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di Poker di bulan Mac. Diharapkan anda semuanya sihat, sejahtera bersama keluarga dan kawan-kawan yang sedang mara, yang sedang menonton dan yang sedang mendengar melalui Spotify. Terima kasih banyak. Kalau memancing sekarang ni, sedang mendengar ke yang sedang memandu tu semua, diharapkan hati-hati, jaga keselamatan anda. Nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang dah beri sokongan, dah menyumbang. Kalau siapa yang belum, kalau siapa yang nak continue, silakan kat bawah ni ada QR code dia. Macam biasa. Dan terima kasih kepada sponsor kita, The Tech Team SG. Bagi korang yang mungkin ada masalah perumahan, jual rumah, susah nak jual rumah kan, pergi kat Tech Team SG. Diorang insyaAllah boleh jualkan rumah awak. Dan yang nak sewa ke, nak sewakan rumah, nak sewa rumah lain boleh jumpa diorang juga. Dan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kita yang lain seperti The Malayan Council, Seri Nail Spa, kalau saya tak silap, Seri Nail Spa dan sebagainya. Satu lagi nak bagi tahu, IG Puaka Special akan ditukarkan kepada Susu TVC. Sebab ada konten baru iaitu Number One Podcast akan kita selitkan kat situ semua. So jangan terperanjat ingat Puaka Official punya IG punya nama dah tak ada lagi, kita akan tukarkan kepada Susu TVC. Okey, kita teruskan untuk minggu ini. Kita ada Anissa yang nak kongsi cerita dan kita juga ada Sarhan, dia muncul lagi. Wow. Sarhan sebenarnya dah ada podcast. Kau dah dengar ke belum? Apa nama podcast tu? Podcast Ruqyah dan Mantra. Dia ajar orang mantra. Tak ada lah. Oh, tak ada. It's educational. Jangan macam-macam saja. Jangan pandai. Okey. Nanti dengar Okay, insyaAllah. Okey, Anissa. Cerita seram, jom kita. Okay. There's a few short stories lah. So I will start from my unforgettable experiences. So let's start with Indonesia. Okay. So kita my ayah saya, seorang arwah ayah saya, seorang Indonesian. Okay. So ada rumah di Surabaya, Malang. Okay. So that time saya rasa saya umur dalam 19-20 tahun gitulah. Jadi kita punya mindset pergi Indonesia is holiday, jalan-jalan, jumpa saudara-saudara di sana lah. Indonesia kat mana tu? Surabaya, Malang. Surabaya. And then me dengan dua abang, kita share bilik. So macam my brothers is on the bed, kita yang perempuan ni on the floor lah kat tilam. Then kita tengah macam berbual macam chit-chat lah, macam biasa sebelum tidur. And then after macam semua orang dah ngantuk, habis ada tengok my brothers dah senyap, meaning dia dah tidur lah. So saya pun macam cuba nak tidur. That was our first night. So macam resah lah, macam saya pernah pergi sana, tapi macam hari tu rasa macam kenapa macam tak sedap gitu. So I tried to sleep, saya miring ke kiri. And then bila saya miring ke kiri tu, saya rasa bilik dia tak ada aircon tak ada hawa dingin lah. So saya rasa di kaki saya tu macam ada orang buka fridge tu. So only at my leg, tapak kaki tu rasa sejuk, macam ada fridge kat depan situ. So saya macam asal sejuk tapi macam hiraukan lah. So macam makin sejuk naik sampai macam dia naik dia stop. Lepas tu saya dengar seretan kaki. Saya pandang kiri Jadi seretan kaki tu daripada kaki saya yang sejuk tu, dia sirit, stop at my head, kepala saya lah. But at that point saya masih macam gini lah. So bila dia stop tu, dalam hati macam apa benda ni? Tapi seretan tu macam kaki you tak pakai slipper, you on the floor simen, rasa dengar macam Tanta sister ngesot. Lepas tu I macam nak beranikan diri kan, macam apa benda ni? So bila saya buka bantal saya, betul-betul kat telinga saya macam so saya pekik lah. And then saya kejut abang saya dengan adik saya. Kita ketakutan lah, because betul-betul macam I can feel hawa dia, I can hear very loud in my ear, very clear. Dia macam stop.
Terus abang saya buka lampu. And then but the story just stays there and stops there lah. Macam kita tak find out why. So and at that point also I rasa macam kita tak ada Google sangat. Macam there's no amenities untuk kita check apa benda ni kat sini. Tapi the orang-orang sana cakap lah that the area of the house is memang keras with all this disturbance. Wow. Waktu tu rumah kampung ke rumah batu? Rumah batu. It's a modern, I think early It's 2000. Oh, okay. Sebagai perukian memang gitu. Sebagai perukian berpengalaman. Jangan tolong macam gitu. Macam what the... Memang rasa sejuk tu memang benda tu dekat kita ke macam mana? It was first, yes, rasa sejuk. Tapi yang what I want to touch on is tadi kakak cakap kita tidur ke miring ke kiri kan. Maybe kalau you nak for in the future, you selalu memang miring ke kiri. Tak, macam hari tu I just want to turn sana. Okay, I just want to touch on this lah. Pasal kalau ikut sunnah Nabi SAW, kita kalau tidur kan kita digalakkan untuk pusing ke kanan, miring ke kanan. That means you turn to your right lah. Kalau ada orang kata kalau miring ke kiri tu dia macam invited. You open your invitation untuk gangguan macam gini lah. Tapi kalau nampak rasa sejuk tu kan, yes, you akan mula rasa sejuk, tapi nanti as time goes by, you akan rasa there's this macam hot and cold punya feeling. Yeah. I see, faham. Tak kasi selimut tadi? Tak ingat lah. Tapi I know the leg really feel macam fridge buka kat depan kaki kita. That chills lah. Sejuk dia. Wow. Okay. Tapi Alhamdulillah lepas tu kita macam forget about it lah. Stay young kan. Jadi macam besok nak jalan-jalan. Gitu. Oh ya, tengah holiday kan? The best thing untuk semua seperti mana yang selalu ada ustaz-ustaz apa kata nasihatkan kau boleh sebelum tidur tu baca doa. Betul. Okay. Makan gitu je lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Teruskan dengan cerita seterusnya. Jeng. Okay. Ni pun saya rasa early 2000 lah. Okay. Dulu waktu zaman 2005-2006 sales of balance flat tak banyak. Okay, dulu tak ada macam the trend of BTO ke apa-apa lah. So saya panggil kita pergi beli rumah tikam. Okay, ni di Singapura So kita dah queue dekat HDB. Kita pilih lah rumah ni. Rumah yang kita beli ni, kita tak boleh masuk tengok. We can hanya tengok dari luar. Ni kita beli meaning directly daripada HDB lah. Oh, ada such thing Ada dulu. Okay. Macam sekarang they call it sales of balance flat. So macam me and my husband dah tengok-tengok, memang kita nak east side. And then kebetulan Alhamdulillah ada Bedok. Boleh sebut Bedok boleh Bedok boleh. So kita tengok ada Bedok lah. Dan kita macam tawakal. Okay, we want this flat, this unit, this floor. Okay, dah beli. Bila dah dapat kunci tu, kita baru dapat masuk lah. Rumah tu memang original, tak pernah ada orang buat apa. Toilet masih zinc. Dia punya flooring masih yang yang kecil-kecil color brown tu. So kita macam okay, tak apalah. Sebab kita akan kahwin dalam masa 4 ke 5 bulan. So we need that house after the wedding. So kita pilih lah rumah tu, kita masuk. At first memang waktu umur tu kita macam excited kan. Macam rumah sendiri, nak tinggal rumah tu. So kita, and waktu tu juga not say tak ada education in nak kena azan rumah, nak kena macam cleanse the house or whatsoever. Jadi kita excited lah panggil cousin, panggil anak saudara, nak paint rumah tu. So kita macam ada group lah, macam 2 orang bilik ni, 1 orang bilik ni, 1 kat dapur untuk paint, 1 kat living room. So if kalau saya ingat tu betul, it was my anak saudara dekat living room. So and nak dekat maghrib I remember macam dah senja-senja lah. Jadi dia pun tengah cat rumah tu pakai roller cat. Dia punya height tinggi tau, my anak saudara ni. So bila dia tengah cat, alih-alih semua macam kakak sini. Lepas saya pun macam pergilah. Bila zaman tu juga tak ada sangat kamera handphone yang clear kita boleh storage whatsoever.
So bila kita tengah tengok dia tunjuk wall, dia punya height tu, dia punya ketinggian tu macam tinggi kanak-kanak saya rasa 4 atau 5 tahun. Okay. Kita tengah ramai-ramai kat situ, sedang tengok wall tu, nampak macam kalau you basahkan tapak tangan you akan, if you letak kat dinding, you boleh nampak prints. Handprints. Okay. Kan. Sambil tengah tengok, kita nampak handprints tu bergerak. Bergerak. Habis macam kita semua macam tengok lagi, we thought macam dia sandar tangan dia ke macam gini nak rehatkan tangan dia peluh ke apa kan. Tapi tak. Bila dia dah gather semua orang kat living room tu, kita nampak height of budak kecil tu tengah, tak tahulah dia tengah apa, tapi tak nampak. Uni nampak dia punya prints basah tengah jalan. Not say jalan, macam let that lah. Dia macam resting, dia lepas tu hilang. Okay. So that is the macam one of the scary experience rumah tu kita pernah lalui lah. Macam movie Itulah. Hantar dia bukan berdiri, dia macam Spiderman. Tapi tapak tangan budak kecil lah. Yalah. Can see macam very skinny, very kecil. So dia punya prints dah hilang lah. Hilang macam gitu je. Dia macam let's say dari sini dalam 30 seconds, lepas tu gone. Jadi that is yang salah satunya terjadi di rumah tu. Jadi after kejadian macam gitu, saya mula macam tanya-tanya jiran lah. Sebab kita tahu kan rumah tu kita tak pernah masuk. Kita tak tahu apa history rumah tu semua. Jadi bila kita bertanya dengan jiran-jiran, ada satu pakcik Melayu ni, saya tanyalah, cik nak tanya je lah, rumah ni kosong dah berapa lama sebenarnya? Sebab HDB takkan reveal tau rumah tu kosong berapa lama. Pakcik kata dah lama juga, 5 tahun. Jadi tapi pakcik tu tak tahu history rumah tu lah. Dia either dia tak tahu atau dia mungkin tak nak bilang. Jadi saya macam ambil dari mulut, dari kata-kata pakcik tu lah. Okay, 5 tahun. And then again waktu tu kan, tengok kita berbahasa rumah orang bertukang. Bunyi lagi. Dia drill lah, dia ketuk-ketuk lah. Kalau siapa kat rumah tu yang bunyi bukan hantu. Tak tahu lah mana sound ni datang Okay. Jadi waktu tu dah kahwin, dah buat wedding, pindah lah. Jadi dah pindah, kita fast forward, saya dah melahirkan anak saya. Waktu tu anak saya toddler juga. Jadi dia kita tak expose dia with hantu tu kakak. Macam kita Melayu, kita will say kakak ada kakak. Kita tak expose dengan dia gitu, kita tak pernah. And then cerita hantu mungkin, tapi dia kecil, dia cannot capture yang hantu tu kakak whatsoever. Jadi bila saya tengah macam gurau-gurau dengan dia, macam main-main dengan dia kat katil, dia tengah baring menghadap ceiling dia tengah menghadap ceiling. Lepas tu saya macam Audi kenapa? Mami, kakak. Dia tunjuk ceiling, tapi dia tak rasa takut atau dia tak rasa heran ada kakak kat that ceiling tau. Dia macam just kakak. So most of the experience kat rumah yang saya beli yang dah kosong 5 tahun so called, that is the second. And then ada juga macam days that my daughter kat dalam walker nanti dia akan lari dalam walker tu pergi gate, macam dia macam we thought, saya rasa macam ada, mungkin ada orang itu kan, orang macam tunggu siapa nak buka pintu, jenguk-jenguk ke kan. My daughter will just go to the gate and macam main-main tau dengan orang yang kat luar ni. Macam dia tengok, nanti dia ketawa, dia backward. Lepas tu nanti dia tengok lagi, nanti dia reverse dia punya walker. So and then waktu tu pun kita macam busy kerja, jadi and waktu tu juga tak ada macam information in ruqyah, panggil ustaz ke, tengokkan ke, waktu tu tak ada exposure about that lah. Correct. And then so kita dah lupakan tu. Sama rumah juga ada saya, suami dengan anak saya. Saya dengan suami balik keluar dari mana kita lupalah. Lepas tu kita buka pintu. Waktu tu dah ada bibi So bibi dengan anak saya tidur di bilik A lah. So bila kita buka pintu tu, kita dengar suara Indonesian
bernyanyi. Tak tahulah dia nyanyi atau chanting. Humming. Tapi bunyinya tu ada perkataan lah. Okay. Ada perkataan macam perkataan Ada nyanyi menyanyi. lah. Ada nyanyi. Moringa motentas kronstono. Macam bunyi-bunyi gitu. Macam bunyi language gitulah. Macam kita tengok-tengok kat movie. Okay. Jadi herannya tu bila kita masuk rumah, rasa macam tak bunyi kat luar tau. Dia just there. It's just there. Macam bunyi nyanyian tu. Siang ke malam? Malam. Malam. And then kita tahu bibik dengan anak saya dah tidur lah. So kita ketuk pintu bibik. Mana tu bibik tengah dengar, dia pun tengah syok sendiri kan, tengah nyanyi-nyanyi kuat-kuat. And then bibik buka pintu tu, bibik buka muka ngantuk-ngantuk tau. Bukan dia tengah dengar lagu ke, dia tengah nyanyi-nyanyi ke. So saya tanya, Bibik, kamu dah tidur ke? Tak bilang dia lah, kita dengar apa. Kamu dah tidur? Dah ma'am. And then so kita tak tahu rumah tu betul-betul gangguan luar ke atau it's just rumah tu lah. And another thing that masih misteri macam fikir kita semua satu rumah keluar. Saya rasa kita kat luar dalam 6 atau 7 jam. Memang atas periuk tu ada atas stove ada macam lauk yang kita masak lah tapi tutup. So bila kita balik semula kat rumah dah malam, saya nak panaskan lauk. Tapi saya terkejut bila saya rasa pot tu dah panas. Tak ada orang tau dalam rumah. Dah panas macam you baru habis panaskan. Jadi macam bila saya nak angkat pot tu macam kenapa macam ada Wap-wap semua. So saya rasa tapi kita semua ni keluar. And then balik pun together. There's no way atau cara orang masuk nak panaskan ke apalah. Tu antara berapa experience di rumah tu lah. Dalam 5 tahun kita jual. Untung ada pembantu rumah Betul kaya. lah. Free lagi. So saya tak tahulah whether rumah tu betul-betul ada penunggunya ke atau haunted lah. Setiap rumah you pindah selalu ada case. Tak. Rumah tu je. Rumah tu Rumah tu je. je. Rumah Tampines sebut lagi boleh Tapi ni boleh. So lepas bedok kita beli Tampines. Alhamdulillah dalam rumah memang tak ada. Tak pernah ada atau apa-apa gangguan dalam rumah yang misteri yang buat kita fikir-fikir ya. Cuma experience yang kita pernah lalui is ada satu masa tu dalam rumah kita Tampines. Bau kemenyan. Masalahnya kalau lah kita grow up kadang-kadang orang jiran bakar kemenyan. Kita akan bau along koridor, dalam bilik pun akan bau sebab bau dia naik kuat kan. Tapi pada waktu tu, and kalau tak silap saya, kita keluarga kita ni tengah tengok puaka kat TV. Oh ya. Kalau Kita hantar bawawan. Kita hantar bawawan. habis macam waktu tu I thought saya seorang yang bau kemenyan ni. So alih-alih semua macam auto macam eye contact dengan each other. Bau tak? Tapi kita tak sebut tau. Macam mata macam bau. So I acknowledge to my brother like bila kita tengah acknowledge ni, example bau dia cuma kat living room kan. Dekat koridor rumah kita tu dengar macam ada orang jalan macam balik kerja. But it stopped at my door. So my husband dengan my brother tengok kat tingkap sebab koridor dia tinggi. Kita tengok siapa yang balik ni. Tak ada orang. Jadi macam saya bilang suami saya dengan adik saya, try lah tengok kat luar. Mungkin jiran lah yang bakar kemenyan ni. Diorang pergi luar sampai tingkat 7, sampai tingkat 6, 11 dengan 12 tu. Tak ada bau langsung. Okay. And then saya share dengan jiran saya lah. Saya cakap, Kak, macam berapa hari ni rumah dengan bilik bau macam bau kemenyan gini lah. Kali apparently my neighbor house also experience melalui benda yang sama. So tapi dia dah consult dengan her own ustaz if I'm not wrong, kalau tak silap saya. And ustaz tu kata blok kita ada orang yang simpan. Mungkin dia jalan-jalan lalu-lalu rumah orang, macam hari ni decide nak masuk rumah saya, besok dia macam shopping lah, window shopping itu.
So another experience rumah tu is jiran saya park basikal kat bawah tingkap kita tau. Memang kita tak kisahlah, dia park basikal kat tingkap kita. Anak dia kadang-kadang suka macam, even kita pun kadang-kadang balik ting ting, Main bell tu main kan. bell gitu. Jadi kita tengah nonton TV, pintu buka, kali tak dengar kasut, tak dengar apa macam selalu yang kita dengar hari-hari. Alali ting ting. Lepas tu suami saya macam, jiran dah balik lah tu. Terus saya tengok suami saya, tapi kakak pergi holiday. Tak ada orang kat rumah dia yang akan balik ting-ting. Macam gitulah, dia experience macam, tak kata kronik, tapi that yang buat kita macam, apa benda ni? Jadi waktu tu memang tak seram, tak apa-apa lah. I mean, Rasa pada bunyi- puzzled lah. Like, tapi seram tu memang mungkin ada, tapi kita tak ikutkan sangat seram tu lah. Sebab kita nak stay lama kan rumah tu. Betul. So macam mana Saran? Macam apa ni, orang kata semak-semak rumah, rukiah-rukiah rumah. Tapi benda itu tak masuk. Tapi ada orang selalu fikirkan macam apa, rukiah sekali je rumah tu dah settle. Ya. Tapi sebenarnya tak kan. You kena buat often kan selalu. Betul. Untuk kita ada this thing dalam rukiah ni, konteks rukiah ada satu konsep rukiah rumah. Bukan semah rumah, ada rukiah rumah. Okay, for rukiah rumah ni normally untuk orang yang baru nak pindah ke rumah tu, ataupun kalau orang rumah ada gangguan, macam rumah you dekat Bedok tadi tu. Tapi of course like, macam you kata tadi, pada waktu tu belum ada that exposure to rukiah syariah kan. So the knowledge tu wasn't there. Betul. Okay, so for rukiah rumah ni, normally bila kita baru masuk rumah ataupun rumah yang ada penampakan, kalau dah nampak ni dah kira kronik sikit lah. Tu dah kira another level lah. Normally orang akan bau-bau ataupun nampak just kelibat sikit-sikit. Tapi ni kalau diorang dah tunjukkan kehadiran mereka dalam rumah tu dengan imprints tangan ni semua, that is another level already. Tu dah kira macam, kalau bagi saya, perkataan saya ni dah kurang ajar lah. So what actually orang penonton yang penonton boleh buat for kalau you face this kind of situation again, the first thing first is you azankan rumah dulu. You dah azankan rumah, lepas tu you buat spray rukiah. You can beli lah off the shelf ke ataupun you buat sendiri. Dan you dah spray rukiah tu semua, you dah bacakan surah Al-Baqarah, dah solat sunat 2 rakaat tu semua, everything dah buat. Adakan kenduri doa selamat dalam rumah. Majlis kesyukuran ataupun majlis zikir-zikir kat rumah. This thing is will prevent benda-benda gaib ni untuk mengganggu. Faham. Pasal ni kalau anak you dah start berkawan lah, so-called berkawan dengan benda-benda gini, ni can be a problem nanti in the future, kalau tak hindarkan pada waktu tu. Tapi the good thing is you dah pindah lah. You keluar rumah tu 5 tahun. Kalau saya rasa pun kalau you maybe tak tinggal situ kot. Dia MOP 5 tahun Jadi 5 tahun tu memang terus terang Bila saya nak jual tu susah tak? Alhamdulillah tak lah. Okay. Pasal ada orang kan, kalau rumah tu gangguan kan, nak jual punya susah ni. Betul, dia takes about 9 months 11 months untuk jual. Rasa boleh jual senang. You telefon detektif MSG. Nampak dia masuk. Kan? Betul. Macam tu. Tapi yang beli pun bukan orang kita lah waktu tu. Bukan bangsa kita. Tapi ada bangsa-bangsa lain lagi suka tau. Tu dia mana cakap apa? Heng Heng. Heng. Faham. Gitu. So itulah kalau nak kata rumah punya gangguan atau experience saya pernah ada. Sekarang tinggal mana sekarang? Masih Tampines. Masih Masih tapi bau-bau ke? Dah tak. Kita dah rumah baru lepas 10 tahun. Cakap pasal kemian. Orang cakap bau rumah kita harus bakar-bakar macam kemian-kemian gitu. Tapi ada kemian macam-macam yang bau-bau dia. Oh, kemian macam-macam. Oh, tu salah kemian lah tu. Mungkin. Okay. Kemian macam-macam. Kalau tukang dukun, orang pakai dis kemian macam getah. Bau dia getah. Bau dia tak sedap langsung. Busuk. Tapi ini bau sedap. Dia kemian biasa kan? Kemian macam kemian biasa. Maybe ada orang, maybe lah ada jiran-jiran atas ke bawah ke yang bau dia naik lah. Maybe. You ada recommend kemian apa yang best tu bakal wangi-wangikan rumah? I tak pakai kemian, pakai bukhur. Bukhur. Pakai bukhur. Okay. Tak pakai kemian. Kalau kemian ada juga kalau buat rawatan, tapi I pakai kemian Arab. Frankincense.
Oh Is yes. it Frankenstein? Frankenstein. Frankenstein. Pakai kemenyarat kalau putih. Oh, okay. Tu bau dia memang sedap lah. So ada macam aromatherapy pun ada. Itulah. Tu correct. Sebab kita pun dengar macam kita dengar podcast ke atau kita dengar YouTube ke like rumah kalau boleh kena bersih, kena wangi. Betul. Wangi-wangian ni kan satu sunnah. Ya. Kalau rumah bersih pun sunnah juga. Betul. Macam kalau kita hidupkan sunnah, banyak hidupkan sunnah dalam rumah, benda-benda negatif ni kurang lah ataupun tak ada. So kita nak always have that mindset dalam rumah kita ni, kita nak adakan malaikat dalam rumah kita. Kita tak nak ada jin-jin ni semua tak nak. InsyaAllah. Okay, cerita seterusnya. Masih okay. Waktu COVID kan kita tak boleh buat selain lain-lain aktiviti. And then waktu tu saya rasa the second wave COVID 2021 kalau tak silap saya. Waktu tu pun bulan Ramadan masjid tak ada apa nama benda tu? Tak buka. Tarawih. Tarawih. Allah. Tarawih. Jadi lepas tarawih tu saya dengan suami saya cycle lah. Aktiviti yang tak payah pakai mask and just be free. Betul. Waktu tu kan semua macam semangat berbasikal lah, sports. Yes. Alhamdulillah waktu tu waktu ni tak tahulah. Jadi kita cycle daerah Tampines juga. Jadi kita dah saya cycle kira cycle freely tau. Mana takdirkan kat situ kita kat situ lah. Jadi waktu tu ada BTO yang belum siap tau. Jadi kita pass by BTO yang macam belum siap, ada anjing. Jadi anjing ni agresif. Macam kita tengok dia punya action tu macam nak kejar kita. Jadi saya dengan suami saya cycle laju. Sampai dekat, kalau penonton atau Suzairi ke tahu Kuari Tampines yang belakang SCDF Tampines. Oh, yang dia tersembunyi gitu Ada kuari dia macam road. Dia Road macam tu besar tu kan. Tapi kuari tu belakang dia kan. saya. Jadi kita dah cycle dah penat ni because anjing tu memang ikut kita tau, macam agresif lah. Habis kita dah cycle sampai situ, saya bilang suami saya, Ramadan kan saya bilang suami saya, saya nak rest lah, nak duduk, nak rehatkan jantung yang takut dengan anjing ni. Jadi bila tengah duduk dekat curve tu, kita dah park basikal, saya dengar macam tengah berbual, saya dengar at this side macam bunyi grass. Kira macam saya dengan depan situ lah. Saya ingat takkan anjing pula tahu kita kat sini. Jadi saya waktu tu gelap lah. And then my eyesight tak bagus sangat. Jadi saya keluarkan handphone. Saya zoom lah nak tengok ada anjing ke tak ada kan. Bila tengah macam kamera gitu, saya zoom. Terus saya macam saya tunjuk suami saya lah. Tu ni. Terus kita macam okay, gerak. Dia macam tinggi tau. Tinggi, putih. Saya ada gambar dia lah. Tinggi, putih, and then the hair is messy. Masih ada gambar ni? Ada. So, saya macam kita pun takkan kita nak pergi macam kita tengok cerita hantu macam kita just make our way, tapi this time lagi laju daripada kena kejar anjing punya cycle lah. So kita cycle dan dah sampai rumah, kita tengok lagi, kita macam, tapi at our back of mind kita punya understanding, kita punya kefahaman sebagai orang Islam, bulan puasa Ramadan hantu semua tak ada apa, jadi apa benda tu kan. Tapi at the same point bila saya macam communicate dengan suami saya, apa ni benda tu macam kita nampak macam daripada tinggi besar gitu, kecil hilang. Dia tak rekod Tak rekod, cuma ada capture gambar je. Jadi nak tengok kan. Habis sampai sekarang simpan? Ada, saya pernah send poker tak silap. Ada lah. Tak tahu. Nak tengok sekarang nanti. Oh, okay. Ada. Nanti kalau ada kita sambil berbual kita tunjuk kat sini lah. Ada. Jadi macam saya rasa, habis kebetulan ada kawan-kawan yang ustaz juga saw foto tu sebab saya post dekat social media. Ustaz kata mungkin bulan puasa memang setan ke apa dikunci, tapi yang orang kata yang yang paling cheap dikunci, yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu semua masih out there lah, main-main. Itulah experience I waktu tu.
dekat Quarry Tampines. Dia tak ikut balik lah kan. Alhamdulillah tak. Sama jugalah macam apa yang saya dah selalu recommend pula. Share kat Puaka last time yang shoot kat Perlis tu belum puasa juga. Tapi terjadi pada kru. Sebab diorang buat drama tu, scene tu diorang bakar kemian. So dia bakar kemian, and then ada veteran actress tu cakap, diorang tak dibakar benda ni, nanti memanggil macam gitu. Betul kan? Kemian memanggil Tak memanggil? Tak. Mana asap lah, orang kata, orang tua-tua dulu kata asap tu is diorang punya makanan. Ni misconception, nanti saya terangkan sikit. Okay. Terangkan sebab kat Mekah orang masak asap tu. Betul. So, tapi orang cakap ada kemian macam memanggil lah, tak tahu lah. Ada kemian apa tak tahu lah. Tapi ni diorang bakar. Terus malam tu kru tidur, buka mata nampak kakak menyangkung kat atas almari. Gitu. Seram ke kakak menyangkung macam gitu? Habis dia menyangkung. Dia suka Semua menyangkung. nampak ke atau satu orang? Dia seorang je. I mean, dia kan kita ada share-share semua kan. So kru dia tu bukan sebab depan ni memang almari. Nampak. Dia tak ada kerasukan ke apa? Dia pakit dia pakit tu, pakai bangun ke apa tu hilang. Lepas tu after that belum puasa juga, start from kemian bakar tu semua. Yang lain pula time sahur nak ke balcony ke gitu-gitu. Dia macam rumah kampung tu kan. Ke beranda, lepas tu nampak zip from 1 tree to 1 tree. Gitu. Dia dah jeng. Sekarang shade tu dah tutup. It's a chalet. Lama. Okay. Untuk for kemian ni kan, macam tadi saya terangkan, kemian ni ada macam-macam kemian. So kalau jin ni tak makan asap. Dia tak ada satu dalil pun yang cakap jin ni makan asap. Yang jin kafir ni makan apa? Jin makan apa? Dia makan sampah-sampah, tulang-tulang kita kat rumah yang kita dah makan, kita letak tulang one side kan. Itu semua memang makanan dorang. Ada dalil dia about this thing. Okay, kalau asap ni, I think dia salah satu misconception daripada turun-temurun sampai kat kita ni kan. Kalau jangan bakar kemian, jangan buat ni, nanti kalau asap jangan jin makan. No, jin tak makan asap. Jin pun ada standard juga. Ada diorang punya buffet juga tu. Mesti nak siapa yang vape, jin makan ikut. yang isap rokok tu semua kan. Jin sebelah je. Dia sedut. Okay. Okay. Ada satu lagi? Last lah mungkin last. Dah minta lah sekarang last. Dia minta. Last lah mungkin. Okay, last. Masih ada masa ke? Ada. InsyaAllah. Okay, kerja saya healthcare worker. Okay, tapi saya takkan bilang lah kat mana lah. Ini kerja lama saya, hospital juga. Saya macam nak cakap pembantu X-ray. Okay. Jadi kita kalau shift malam tu, kerja kita kena pergi dekat patient, pesakit punya katil buat X-ray. Jadi kita setiap shift malam tu kita ada 2 orang. Saya dengan partner. So hospital kan very strict. Jadi partner saya ni ada satu kertas, saya ada satu kertas. Kita kena tallykan lah, kena make sure pastikan nama IC patient tu sama dengan apa yang dia nak buat dengan apa yang saya saksi. Okay. Jadi malam tu kita kena pergi, kalau tak silap saya kita kena pergi tingkat 7 lah. Jadi X-ray machine tu dia besar tau. Kita tak boleh pakai lift biasa nak naik suka-suka, mana yang terang apa. Kita kena pakai staff punya lift. And then okay lah, dah happy-happy. Terus saya cakap level 7 tingkat 7. Dia pun betul-betul tingkat 7. Jadi bila dia tekan tingkat 7, saya pun tengok sebab kita bawa mesin ni kan. Jadi mata saya pun kebetulan tengah tengok, okay lah 7. Nampak tu 7, 7. Bila kita keluar tingkat 7 tu, dah sampai tingkat 7, saya punya partner dah ke depan, saya dengan mesin masih kat belakang. So kita nampak ada satu nurse lah, sebab dia pakai scrub. Jadi kita tahu dia tu nurse. Nurse tu keluar daripada ward tu, dia macam, dia tunduk tapi dia macam dia seorang tau. Jadi kita macam apa dia ni? Lalu dia masuk room. Okay, kalau kita hospital worker, shift malam kita tak boleh fikir hantu dah. Kita penat, kita nak habiskan kerja, nak rest. Betul. Dia macam terus dia dah masuk, kita pun buat bodoh lah. Kita tak ingat lagi benda tu lah. Jadi bila kita tengah tolak-tolak, saya pun berbual dengan partner saya, katil tu lah.
katil, let's say katil 15 lah. So partner saya ni mungkin dah ngantuk, dia pun cepat-cepat lah nak angkat patient tu, nak buat x-ray. Terus saya pun macam tengok, nanti. Nama dia Melayu, kenapa ni Cina? Oh, nasib baik you check Sebab kita kena check kalau salah memang susah lah hidup kita nanti. Lepas tu dia pun macam tengok balik, lah salah. Terus saya pergi dekat nurse ni, nurse in charge tu. Saya kata, kenapa katil 15 jadi pesakit lain? Habis mana pesakit yang kita nak buat ni? Dia kata, kau kat tingkat berapa ni? Tingkat 7 lah. Example ward 37 lah konon. Kita kat tingkat 7 bang, kau ward 37 kan? Apa kau, kita ward lain. Tingkat 9 lah example. Macam we definitely bukan di tingkat 7. Tu experience night shift saya lah, yang pada saya misteri juga lah. Kadang nurse-nurse ni semua, doktor-doktor yang kerja kat hospital kadang tabik spring kat diorang berani. Bukan berani apa, terpaksa satu. And then orang semua busy cari hantu, hunting-hunting, diorang tak payah, kat kerja je. Kan? Betul. Lain, Yes, saya. Orang meninggal kat sana lain. Betul. Wow, ada tak macam ternampak something yang seram? Ternampak kalau kerja hospital tak. Tapi kawan saya nampak saya kat hospital, tapi saya tu kerja malam. Macam gitu. Dia macam kelakar seram pun ada. Saya sampai kerja malam, let's say saya report pukul 9. Betul. Kawan saya ni cakap, tadi kau OT pukul petang tadi? Tak, aku baru sampai. Jadi dia kata, tapi kita nampak kau tahu, kau pergi locker room tengah jalan. Habis kita kebetulan habis shift, locker room tu tutup. Dia cakap macam, Anissa kau OT Suara Anissa tu. Tapi hari tu juga peliknya, bila saya sampai, uniform saya memang dah tergantung kat luar. Itu pelik lah. Tapi tak tahu, ada kawan-kawan macam Corin, at that point saya tak faham lah Corin tu apa benda lah. Sebab macam kita punya guest pun ada nurse. Last week tak silap. Sama, diorang dah gini-gini, lepas tu taruhlah one of dia punya colleague tu semua kan, kerja kakak ke apa gitu. Terus dia tanya kakak tu, dia nampak kakak tu macam muka masam tau. Sebab diorang joker-joker kan, muka gurau-gurau tu. Dia cakap kakak tu macam, janganlah serius sangat, buat gini-gini gitu kan. Tapi dia buat bodoh, kakak buat bodoh. Lepas tu dia telefon, nak tanya pasal apa nak makan ke apa. Something ada, saya lupa. Lepas tu kakak tu cakap, aku tak kerja. Hari tu dia tak kerja. No, kenapa? Tapi a few nurses nampak dia. Dan memang pernah nampak. Jalan kat situ. Itulah, waktu tu. Ni betul kesahan ni hari ni? I think it's just hospital lah. Just hospital. Pasal hospital kan banyak apa? Kes-kes yang masuk pelik-pelik juga. Macam-macam kes kat dalam tu kan. Kalau yang meninggal dekat atas katil dia pun, kita pun tak tahu. Maybe macam let's say this patient dah meninggal kat situ, then just angkat badan dia, dan the next patient suddenly masuk and stay at that place. So I think dekat hospital ni kita tabik spring lah kepada nurse-nurse, doktor-doktor yang kerja dekat hospital ni. Memang berani lah. Kalau kita tak berani lah. Kalau ada tempat choice, I won't work in the hospital lah. Ya ke? Pasal saya bukan nurse. Nanti habis semua. Habis. Okay, kita jangan ke sana. Kalau kalau macam orang kerja kat mortuary, ada kawan kerja kat mortuary? Tak ada, tapi kita selalu pass by mortuary lah. Selalu pass by. Selalu pass by. Tapi I tak tahu, mungkin saya je, tapi kelik-kelik kita semua dah set and confirm. Mortuary tu macam ada satu bau yang best. Bukan. Dia macam, tak tahu lah, macam this special bau yang I tak tahu, mungkin daripada badan orang yang dah pass away. We can confirm that lah. Macam kalau kita pass by mortuary, mesti ada that smell. Mungkin diorang ada satu chemical untuk hilangkan bau, jadi bau chemical tu. Mungkin lah, mungkin. I pernah masuk mortuary untuk keluarkan pasal punya pekerjaan lama. So bila kita ada satu kisah ni lah. Sabar. Jangan ada banyak. Ada satu kisah ni. Okay, bila kita keluarkan that orang ni dia dah meninggal for one day before. So on that day kita nak keluarkan badan dia lah. The benda yang di luar akal
dia punya badan tu masih hangat, masih normal. Tapi dari fridge. Daripada dia punya freezer tu kan. It's got freezer? Tak lah, kita Freezer panggil kan? fridge. Fridge freezer rumah kan. Freezer, frozen dia Itulah. keras. Aduh hai. S-box cik, S-box. Dia S-box keluarkan boleh daripada lah. S-box tu. Okay, kita keluarkan dia punya badan daripada tempat tu. Masya Allah, dia punya badan dia still normal. Dia tak, kalau orang dah meninggal kan very pale, apalagi kalau keluar daripada fridge. Dia punya beku dia semacam kan. Tapi ni tak. Yang macam itu muka. Melayu. Masya Allah. Orang pakcik ni lah. Masya Allah. It's like to me maybe amalan dia lah. Amalan dia tu kita tak tahu macam mana dia, apa dia buat, tapi maybe Allah jaga dia sampai dia punya akhir hayat lah. Tapi scientifically memang seharusnya sejuk lah. Scientifically memang tak logik lah kan. Kalau you dah in that tempat tu satu hari, habis tiba-tiba bila kena keluarkan masih badan dia masih macam kadang-kadang kita macam biasa juga. Ya, insyaAllah. Okay. Ada last story yang seram, paling seram. Itu saja. Itu saja. Tak adalah. Cuma macam kalau kita rewind balik rumah bedok tu kan, I cuma terlupa macam my daughter pernah, I tersadar dia masih belum clear dia punya pembicaraan tu as a baby kan. Jadi bila I tersadar, I tengok dia tengah macam duduk, tapi tengah tengok I. Lepas tu dia tengok at one corner, Mami, Ayu. Macam itu. Ayu. Tapi dia tengok I macam suruh I diam. Ayu. Gitu. Itu je lah. Jadi rumah tu memang seharusnya dijual selepas 5 tahun lah. Dah lama kat rumah ni? Yang kat Bedok ni? Back then your daughter was toddler right? So sekarang your daughter dah 18 tahun. Oh okay. Dah lama. Masih fresh in your mind. Yes. Sebab rumah tu pada I, personally, my point of view, rumah tu memang, tak tahu lah orang Melayu panggil panas. Mungkin lah. Memang tak ada, Alhamdulillah lah, peace. Tapi just tak enak lah rumah tu. Tak kena, tak sebati lah. Ya, dengan personality kita, be it any issues or family issues, macam gitu. Okay, alright. Itu saja untuk hari ni. Ada tak lagi kan? Tak ada, Alhamdulillah. Okay. Tak apa. Itu saja, dan diharapkan semua terhibur dengan kita punya episod kali ini. Selamat tak dapat horn. Mak kau. Itulah. Kan? Sebab kita baik hati. Sebab kita menghormati, bukan next week. Menghormati tiba kasih alasan horn akan datang balik. Tengoklah dia suka siapa. Kan? Dia pilih siapa. Dan seperti biasalah, tamu yang datang semuanya hari ni tangan kosong. Selalu tangan kosong. Dan terima kasih kepada The Marine Council dan juga Seri Nail Spa, kata saya. Okay. Dan terima kasih juga kepada penaja Detektif MSG. Ingat kalau ada apa-apa masalah pasal perumahan, kalau rumah seram-seram ke apa, bukan seram lah, kalau apa-apa gangguan ke apa kecil-kecil, you all nak pindah, you all tak susah nak jual, telefon aja Detektif MSG. Dan bagi yang belum subscribe Susu TVC channel, jangan lupa subscribe. Kalau yang nak beri sumbangan, silakan di bawah ni. Yang nak jadi tamu seperti Anissa, jangan lupa DM saja ke Puaka Official. Bukan Puaka Official, sekarang kita tukar nama. DM ke Susu TVC. Okay, ingat Puaka Official kita dah kita taruh Susu TVC sebab dalam Instagram tu kita ada satu konten baru iaitu Number One Podcast. So jangan lupa dengar Number One Podcast. Kalau you ada apa-apa cerita menarik, cerita eksplisit ke apa, nak jadi tamu saya, eksplisit korang John. Gitu. Boleh. Itu you all DM aje lah. Sebab kalau mungkin you ada kisah-kisah yang you nak ketengahkan, tapi you malu, kita boleh blurkan you punya muka, kita boleh ubah suara you. Macam tu. Macam tu lah. So, ada apa lagi tak saya tertinggal? Sekarang saya ni short sikit. Itu sajalah. Okay, terima kasih Sarhan. Terima kasih Anissa. Pada semua penonton Puaka dan pendengar Puaka melalui podcast, selamat berpuasa dan diharapkan puasa anda berjalan dengan lancar. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.
you next week ya guys.